Okey, kita berjumpa lagi dalam video ni. So, dalam video ni saya akan terangkan bagaimana untuk mengakses hosting yang dah kita beli. So, selepas kita dah beli domain dengan hosting, kita akan dapat maklumat account kita punya hosting lah. Dia ada dalam email, dia ada username dengan password dia lah. Jadi, daripada situ kita dapat akses kita punya hosting. So, untuk pergi masuk ke dalam hosting kita, untuk tengok beberapa setting perkara yang mungkin nanti kita nak buat laman web pun nanti kita akan pakai orang kata daripada hosting juga. Kita akan buat setup dan juga untuk buat beberapa penetapan lain, contohnya email dan sebagainya juga melalui hosting, iaitu cPanel. Selalunya hosting kalau beli melalui link yang saya berikan, memang dia akan sertakan bersama dengan cPanel lah, control panel. Control panel ni memudahkan kita untuk buat urusan hosting lah. Kita tak perlu kalau zaman dulu tanpa cPanel, mungkin kita terpaksa menggunakan Syntec tapi sekarang tak perlu lagi kita menggunakan cPanel. So caranya hanya pergi dekat kita punya laman web ni, contohnya katakan sunny.my sunny.my/cpanel. Contoh dia punya URL domain/cpanel cpanel cpanel macam ni. Okey, lepas tu tunggu dia akan redirect lah. So redirect ni kadang-kadang dia akan mengambil masa sikit dan dia akan keluar macam ni. So bila keluar je macam ni, kita just masukkan username, kita punya password yang kita dapat dalam email kita, kemudian kita klik login lah. So ni hosting ni saya tak nak login. Saya nak masuk ke dalam hosting yang baru saya beli. Okey. So ini hosting dah lama sebenarnya, domain baru saya belilah. So dia akan keluar, basically dia punya paparan macam ni lah. Selepas kita masukkan domain dengan hosting punya username password, dia akan keluar macam ni. So kalau kita tengok sini ada banyak perkara. Sebenarnya tak perlu pun kita nak klik semua tengok, tak perlu. Hanya saya akan tunjukkan beberapa perkara yang penting untuk kita. Yang pertama sekali, email account. Okay, kita ambil daripada atas dan kita turun bawah lah. So, email account ni untuk kita set up email untuk kita punya syarikat lah. Okay, syarikat. So, kalau dah ada, adalah. Kalau tak ada, baru kita kena klik kat sini, kita create. Okay. Create. So kita tunggu dia loading. So domain, kalau ada banyak domain lah hosting ni, kita kena pilih dululah. Contoh saya ada berapa domain dekat sini. So saya nak yang belajarbinaweb.com. So username dia, email depan apa yang kita nak gunakan. Contohnya kita gunakan sales. So dia akan jadi sales@belajarbinaweb.com. Dan password kita boleh letakkan password kita lah. Contohnya. Okay, make sure password ni dia kena kuat lah, strength strength. Kalau tak cukup kuat, nanti memang dia tak bagi dia tak bagi untuk kita create account Jadi kita kena make sure kita pakai password yang kuat. So password yang kuat ni maksud dia dia mesti keluar warna kuning ni kuning ni. Kalau kita gunakan password biasa, selalunya kalau tak cukup kuat pun boleh create Okey, boleh create, tapi kurang baik Okey, kurang baik. So then kita klik create. Okey, kita kena tunggu sekejap untuk dia create. Okay. Domain ni bergantung kepada account Ada account yang bagi banyak. Contohnya kalau hosting yang saya gunakan ni, dia tulis unlimited. Maksud dia unlimited ni berapa banyak pun saya nak buat, dia tak kisah ni unlimited available. Saya boleh buat sales, saya boleh buat support, saya boleh buat macam-macam. So itu untuk email. So macam mana nak access email nanti,
cara dia mudah sahaja. Kita hanya pergi balik dekat kita punya domain, kita letak slash, dan kita tulis webmail, kemudian kita enter. So dia keluar macam ni. Ini abaikan ini disebabkan domain ni sebelum ni suspended. Saya baru renew. Kalau kita tengok, kalau anda baru register, dia takkan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam ni, slash webmail. Kalau keluar macam tadi tu, kena clearkan cookies dulu. Tapi saya tak nak clear sebab saya tengah buat kerja. Banyak saya punya password tengah buka sekarang. So dia akan keluar macam ni. Okay, slash webmail. Link semua ni saya akan letakkan di bahagian komen. Di bahagian komen. So kita masukkan kita punya email tadi. Okay, .com penuh dan password dia. Okay, login. Okay, mengenai email ni nanti saya akan tunjuk dengan lebih detail nanti macam mana nak gunakan email. Basically email ni sama macam email-email yang lain. Kalau kita biasa guna Gmail dan sebagainya, kita tahulah. So dia akan keluar kat sini. So kita boleh pilih sama ada nak buka gunakan Roundcube, Horde, Hot, tak tahu Horde ke Hot dan sebagainya, ikutlah. Dan juga kita boleh buat setting forwarders. Forwarders ni maksud dia kalau orang hantar kat email dekat sales@belajarbinaweb.com, dia akan forwardkan ke email saya satu yang lain. Okey, jadi mudah. Kadang-kadang kita tak buka email ni, buka Gmail. So kita akan dapat email copy daripada sini pergi ke sana. So kita boleh pilih contohnya Roundcube. So kita just klik Roundcube. Kita boleh tick kalau kita nak pakai default. So let's say saya just klik saja Roundcube. Okay. Dan saya akan ajar juga nanti bagaimana nak set up webmail ni di telefon. Jadi supaya setiap kali kita dapat message ataupun email, kita dapat email, dia akan hantar notification, dia akan keluar di telefon kita. Jadi ini lebih mudah lah. Tak perlulah kita buka komputer kan. Kita hanya buka telefon saja untuk kita tengok ataupun kita baca email-email yang kita terima. Sebab nanti email ni sangat penting supaya setiap kali berlaku sales, kita jual barang dan sebagainya, dia akan hantar notification. Orang buat pembayaran dan sebagainya, dia juga akan hantar notification di email kita. Jadi mudah untuk kita track. Okay, berapa orang beli, siapa yang beli, di mana dia, berapa harga dia beli, apa item dia, apa warna dia, semua akan dihantar di email. Dan juga berapa yang dah bayar, sama ada dia bayar ke belum. So kalau tak bayar, kita nak buat follow up dan sebagainya. So bila kita login saja, dia akan keluar, dia ada satu email. Dia ada satu email. Ini adalah cara untuk configuration email yang dia hantar kepada kita. Ini contoh dia lah. Jadi saya tak tunjuk. Okey, ini cara dia lah. Okey, untuk setting the telefon ini kemudian So itu untuk email. Kemudian kita pergi semula ke cPanel. Okey, kita klik di atas ni untuk home. Dan kat sini pun juga kita boleh setting forward, yang saya macam katakan forward, untuk dia automatically forward. Responder ni automatically dia reply. Kita reply email. Setiap kali orang hantar email, dia akan reply. Tapi saya tak cadangkan lah autoresponder ni. Sebab kadang-kadang dia akan jadi spam pada orang. Dia akan flag kita punya email tu sebagai spam. Jadi setiap kali kita hantar email kepada dia, dia akan masuk spam folder. Spam folder. Okay, file manager ni adalah semua pengurusan berkaitan file kita, image. Okay, ini database. Ini semua pun tak perlu kita bimbang dan risau lah. Ini SQL database ni untuk kita buat laman web nanti. Okey, dan juga yang lain tak ada masalah. Cuma untuk laman web yang saya akan tunjukkan nanti dalam siri video ini adalah kita akan menggunakan WordPress. WordPress dengan gabungan software ataupun perisian
WooCommerce WooCommerce. WooCommerce ni dia ada satu, dikira macam plugin untuk kita pasang pada WordPress. Kenapa saya pilih WordPress? WordPress pertama sekali dia ringan dia ringan. Okey, dia ringan. Kalau nak tengokkan sebenarnya banyak CMS iaitu Content Management System yang dedicated khas untuk sistem e-commerce. Okey, ada banyak sebenarnya. Tapi kita tak guna yang tu contohnya kalau kita tengok dekat bahagian softer colors ni memang ada banyak lah. Saya tengok kat sini dia ada softer colors tak. Dia dia bentuk macam ni kalau dulu dia susun semua sekali di dalam softer colors. Sekarang dia panggil ni softer colors. Okey, ni softer colors. So di softer colors ni kita tengok kalau di bahagian CMS sebenarnya dia ada banyak perisian. Ini semua CMS lah, WordPress, Joomla. Okey, lepas tu kita ada banyak contoh kalau kita tengok kat portal CMS ni, antara yang terkenal Drupal. Drupal ini adalah CMS. Dan ada CMS yang khas untuk e-commerce contohnya Simple Cart Simple Cart pun merupakan dia dedicated untuk kita membuat laman web e-commerce, tetapi dari segi flexibility dia tu kurang. Contohnya OpenCart pun flexibility dia kurang berbanding kalau kita menggunakan plugin sama ada dalam Joomla ataupun WordPress. Okey, cumanya Joomla ni dia satu laman web yang besar lah. Saya tak cadangkan menggunakan Joomla, melainkan anda ingin membuat satu sistem portal. Dalam portal tu ada e-commerce, ada sistem contohnya untuk sistem berita dan sebagainya, dan kita akan guna Joomla lah. Okey, ini ada banyak, tapi hari ni kita nak explore satu sajalah, iaitu WordPress. So cara nak pasang dia senang je, kita hanya klik install. Okey, kita hanya perlu klik install. Sebelum tu kita patah balik. Saya tunjuk balik daripada semula. Sama ada tuan-tuan cari di bahagian software. Okey, softer colors. Okey, di application manager ini yang kita dah install. Ni tak ada. So kita tengok dia bahagian softer colors, ataupun terus dia bahagian dia pecahkan macam ni softer color apps installer. Ini lagi mudah lah. So kita terus pergi dekat WordPress. Okey, klik WordPress. Kalau tak ada yang ni, pergi kat situ lah. So dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni WordPress. Okey, kita nak install, kita hanya perlu klik install now. Okey, dan pastikan kita pilih kita punya laman web. Okey, ni protokol dia setengah hosting dia memang didatangkan dengan security socket layer SSL. So kita boleh pakai HTTPS. Directory belakang ni kosongkan. Kita jangan pakang lah. Kita jangan pakai lah. Okey, kalau dia kata trusted SSL certificate was not found, kita kena pakai yang biasa. Okey, yang ni boleh setting kemudian. Setengah laman web, setengah hosting kita kena beli asing. Setengah dia bagi kemudian. Okey, kemudian jadi kita boleh setting, tak ada masalah. So kita pakai yang latest lah, 5.9. So nama laman web kita letak lah. Yang ni saya letak panduan membina laman web e-commerce. Okey, site description. Site description inilah. So site name kita letak contohnya lah .com. Ini terpulang pada tuan-tuan lah. Okey, untuk password pula boleh pakai admin ke apa ke, tak kisahlah. Okey, kalau nak kuat jangan pakai admin lah, letak nama lain. Okey, password boleh pakai password. Dia letak strong ke ni berapa, dia letak percentage lah. So ini just a sample. Cuba dapatkan 100%. So
admin email, saya tak ada admin, saya ada sale. Okay, saya akan pakai sale belajar bina web. Kalau tuan-tuan dan perempuan tadi buat admin, so pakai admin. Kalau tak nak pakai ni email belajarbinaweb.com pun tak apa, kalau nak pakai Gmail pun boleh. Tapi saya cadangkan pakai nama domain punya email sebab dia akan nampak lagi more professional lah. Okay, so ini team set, boleh pilih mana-mana team untuk permulaan lah. Kalau tak nak pun boleh. Okay, contohnya dalam video ni saya akan tunjukkan terus cara nak menggunakan team premium. Kita kena beli sikit team ni, tapi saya janji yang apa yang kita beli investment ni adalah dia sangat-sangat orang kata berbaloi berbaloi. Dia harga dia lebih kurang 56 USD saja, lebih kurang 200 lebih. Tetapi team ni kita boleh pakai selama-lamanya lah. Cuma dia bagi update selama setahun, lepas tu dia tak ada update. Tapi tak ada masalah, tak ada masalah. Alright, lepas tu kita klik install. So tak perlu save. Okay, tunggu dia loading. Okey, masa yang dia ambil untuk loading ni dia bergantung kepada beberapa aspek lah. Yang pertama kita punya internet, yang kedua bergantung kepada kita punya hosting. Kalau hosting kita kecil, kita tak menggunakan SSD. Contoh yang ni tak menggunakan SSD, jadi dia perlahan sikit lah. Jadi kalau tuan-tuan tadi beli menggunakan SSD, dia lebih laju. Saya tak guna yang SSD sebab ini hosting lama, hosting lama. Jadi ada banyak file dalam tu dan saya malas untuk migrate dan sebagainya. Jadi saya menggunakan yang lama lah. Kalau yang baru beli ni menggunakan SSD, dia akan ambil masa yang cepat. Kalau macam ni, kalau tuan-tuan tengok memang dia agak perlahan lah. Okay, so bila dah siap dia akan keluar macam ni lah. Congratulations. So dua URL ni mesti copy dan simpan. Supaya apa? Supaya memudahkan untuk tuan-tuan masuk nanti. Sebab ini dia bahagian hadapan, ni bahagian belakang. Di belakang ni lah selalu orang lupa. Sebab belakang ni sebenarnya tujuan dia untuk kita masuk dan melakukan configuration dan juga update kita punya content. Manakala yang di bahagian hadapan ni adalah untuk kita papar saja. So kalau kita tengok kat sini, sekarang laman web kita dah ada lah. Okey, kalau tuan-tuan buka di tempat tuan-tuan pun akan terus nampak laman web ni lah. Tapi mungkin waktu tuan-tuan dan perempuan masuk ni mungkin dah berubah lah dia punya interface. Tapi basically laman web ni dah terus boleh diakses. Nampak? Cuma dia tak ada isi kandungan lah. Dia ada satu page saja. Okey, dia ada satu page. Tapi semua bentuk ni dia akan berubah. So untuk masuk di bahagian belakang pula, link yang kedua ni. Okey, belajar nama web /wp-admin. Okey, so masuk terus macam ni. So ini adalah 5.9. Mungkin tuan-tuan akan pakai version yang lebih update lah. Ini buat masa ni saya record adalah 5.9. Bagusnya WordPress ni dia sentiasa update dia punya version. Jadi lebih secure. Dan make sure kita kena selalu update lah. Okay, nanti saya akan tunjuk juga macam mana nak update dia punya core. So basically inilah dia punya setting untuk laman web kita ni. Okay, setting. Okay, ada beberapa perkara, contohnya di post, media, page. Okay, ini semua kita akan tengok dengan lebih detail di bahagian video yang seterusnya. Video ni hanya fokus untuk kita belajar untuk pasang dahulu. Okay, pasang dahulu. Dan kemudian kita akan belajar seterusnya video untuk cara-cara untuk kita buat setup kepada WordPress ini. Okay, jadi itu saja. Sekian, terima kasih.